Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa minal azim. Baik, kita pergi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iman billah jalla jalalah. Maksudnya al-iman dengan Allah Ta'ala yang maha tinggi. Tamhid muqaddimah. Inna hadha rukni wal asasu li jamil arkan. Rukun iman pada Allah Ta'ala ni, dia merupakan asas bagi semua rukun. Idh kulluha tarji'u ila iman billah ta'ala wa tartabitu bihi subhanahu biha dhamir. Kerana semuanya itu merujuk kepada beriman kepada Allah Ta'ala. Sama ada beriman malaikat akan rujuk kepada Allah Ta'ala, beriman dengan kitab rujuk kepada Allah Ta'ala. Maksudnya semua rukun-rukun iman yang lain itu merujuk kepada Allah Ta'ala, dia nisbahkan pada hadamir. Hadamir ni apa? Sebenarnya dalam hadis Nabi SAW, bila mana Malaikat Jibril alaihissalam tanya kepada Rasulullah, mal iman? Jadi Rasulullah SAW jawab, al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarihi. Hi itulah hadamir yang merujuk kepada al iman billah. Malaikatnya kepada Allah Ta'ala segala-galanya lah ya. Jadi wala faidatan minal iman liwahid minha. Jadi tak adalah faedah atau manfaatnya apabila beriman dengan salah satu je daripadanya. Maksudnya kita beriman pada Allah, yang lain tidak, tak boleh juga. Pada malaikat saja, yang lain tidak pun tak boleh juga Illam tantaliq minal iman billah rabban khaliqan wa ilahan ma'budan wa musyari'an mutafarridan. Jadi jika tidak, kenalah diartikan iman Allah Ta'ala itu Allah sebagai Tuhan yang mencipta, Allah Tuhan yang disembah, dan Allah yang mensyariatkan, yang bersifat esa. Allah sahaja mensyariatkan perkara yang ada pada makhluk ini. Jadi wa naqtasiru bil bahsina an hadha ruknil azim ala umur salasah wa hiya sifatillah Ta'ala summa asma'uhu al-husna summa atharu iman billah azza wa jalla fil hayati insan wal ummah. Jadi kita bincang tiga lah dalam perbincangan beriman Allah Ta'ala ni. Sifat Allah Ta'ala, nama-namanya, dan kesan beriman Allah Ta'ala ini dalam kehidupan manusia dan ummah. Baik, awalan sifatullah Ta'ala. Hazihi sifat qad ta'allamna fi madrasah. Kita dah belajar di sekolah, ataupun anda ustaz pun mengajar juga kan. Jadi inilah sifat-sifat Allah dalam aliran Asy'ariyah atau Maturidiyah. Dibincang 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala, 20 mustahil dan 1 harus. Tapi kita ni fokus kepada sifat wajib. Sebab apa? Sifat mustahil ni kita pergi pada lawannya tu secara ringkas lah. Sebab yang penting sifat wajib nak faham yadhkurul ulama ul aqidah al-islamiyah. Jadi ulama-ulama akidah Islam mereka ini menyebut bahawa Allah itu ada 20 sifat. Hiya, apa dia? Al-wujud, al-wahdaniyatu, al-qidamu, al-baqa'u, al-qiyamu ta'ala binafsih, al-mukhalafatuhu lil-hawaris, al-mukhalafatu lil-hawaris, al-ilmu, al-iradatu, al-qudratu, al-samu, al-basaru, al-kalam, al-hayat, kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman, kaunuhu muridan, kaunuhu qadiran, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Wa yadhkuruna anna lillahi sifatul ukhra ghairu hadhihi sifat karahmati wal adli. Maksudnya inilah 20 sifat yang kita akan bincang lah. 20 sifat
Ta'ala. Dan para ulama juga menyebut bahawa bagi Allah Ta'ala sifat-sifat yang lain juga daripada sifat-sifat ni. Contohnya rahmah, adil, rahim, al-jabbar. Nama-nama Allah juga merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walakin hadhihi sifat al-20 anifat al-dhikr hiya allati yajibu ala kulli mukallaf. Jadi 20 sifat ni wajib bagi seorang mukallaf. Dia mukallaf ya. Ay ya'lamuha alman tafsilian. Kita mengetahuinya secara terperinci. Wa yuqimu alaihi burhan, kena ada disandarkan dengan dalil. Kulli ala hasab taqatihi, segalanya mengikut kemampuannya. Imam An-Sanusi rahimahullah taala mengatakan apa? Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an, wajib bagi seorang mukallaf secara syaraknya, perintahnya, ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza, mengetahui apa atau sesuatu yang diwajibkan pada hak Allah taala jalla wa azza, wa ma yastahilu wa ma yajuz, sesuatu yang mustahil dan perkara yang harus. Wa kadzalika yajibu alaihi ay ya'rifa mithla dzalik, begitu juga wajib pada manusia atau orang mukallaf itu mengetahui seperti demikian fi haqqur rusul, daripada hak-hak Rasul alaihi wassalatu wassalam, iaitu wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul dan harus bagi Rasul. Fa mimma yajibu li maulana jalla azza wa azza 20 sifat. Jadi wajib bagi Allah Ta'ala ini ada 20 sifat. Wahia al-wujud ila akhir as-sifat tadi sampailah habis. Semua sarad as-sifat 20 asyarah maujizan laha, pun diserahkan ataupun disyarahkan secara jelas 20 sifat-sifat itu. Ini kata Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala alaihi. Baik, hadza aqsam atau taqsimul ulama ala hadhihi sifat. Qad darajal ulama ala taqsim hadhihi sifat ila 4 aqsam. Pembahagian sifat 20 tu ada bagi 4 yang utama ya. Yang pertama dipanggil sifat nafsiyah tu. Sifat nafsiyah, sifat dikata sifat zat Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala tu. Wahya al-wujud, sifat Allah al-wujud ni. Wa sumiyat nafsiyah, dinamakan nafsiyah li'annaha tadullu ala zat, kerana dia menunjukkan pada zat Allah Ta'ala. Duna syai'in zaidun 'alaiha, dan tidak merujuk pada apa-apa yang ditambah, sebenarnya bukan zat Allah Ta'ala sahaja. Sifat nafsiyah, sifat wujud ya. Yang kedua sifat salbiyah. Salbiyah wahya makana madluruha salbun sifatun la taliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Madlulnya yang ditunjukkan padanya itu, yang di sebaliknya itu sifatnya salbun. Salbun iaitu sifat yang negatif, yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Contohnya kita kata wahdaniyah. Ini sifat wahdaniyah. Madlulnya ataupun yang ditunjukkan di sebaliknya itu apa? Mestilah sifat yang berlawan baginya, iaitu sifat al-ta'addud. Sebab itu ulama menyatakan sifat salbiyah ni sifat yang menunjukkan pada madlulnya ya, yang didalilkan itu. Yang kena itu siapa ya? Allah bersifat wahdaniyah. Jadi Allah, esanya Allah Ta'ala itu menunjukkan, madlul menunjukkan makhluk itu ialah sifat ta'adud. Itu maksud dia ya. Qidam Allah Ta'ala itu bersedia ataupun tiada permulaan bagi Allah itu, madlulnya menunjukkan makhluknya itu apa? Sifatnya ialah sifat ada kewujudan ya? Ada permulaan bagi wujud. Allah tiada permulaan bagi wujud. Begitu sifat al-baqa sifat baqa ni sifat kekal Allah Ta'ala ataupun tiada pengakhiran bagi Allah Ta'ala, menunjukkan bahawa makhluk itu sifatnya fana, binasa. Begitulah seterusnya. Sebab itu dinamakan sifat salbiyah. Okay. Seterusnya sifat al-ma'ani. Sifat al-ma'ani ini bermaksud biha kullu sifatin qa'imatin bizatihi subhanahu wa ta'ala. Bermaksud semua sifat-sifat yang disandarkan pada zat Allah Ta'ala. Jadi tastalzimu lahu hukman muayyanan, dia mesti ada lazimkan dengan satu hukum yang tertentu. Contohnya al-qudratu sifatul ma'na li'annaha taltazimu hukman muayyanan wa huwa kaunuhu qadiran hakadha. Jadi maksudnya sifat itu sifat qudrah contohnya. Sifat makna, sifat dalaman, sifat ada dalam pada Allah Ta'ala ni, dia melazimkan satu hukum, dia melazimkan satu ketentuan. Apa? Keadaan Allah itu berkuasa.
Maksud Allah itu berkuasa dengan menjadikan alam ini, makhluk ini, manusia, haiwan, segala-galanya lah, menunjuk begitu ya. Itu sifat ma'ani, mana sifat yang disandarkan pada zat Allah Ta'ala. Sifat ma'ani ada 7, iaitu al-qudratu, al-iradatu, al-ilmu, al-hayatu, al-sam'u, al-basur, al-kalam. Ini sifat ma'ani. Dan sifat-sifat ma'ani ini dia melazimkan pada hukum itu, iaitu menjadi pada sifat ma'nawiyah ya. Ma'nawiyah sifatnya ni, al-ahkam allati tatartibu ala ittisafihi bisifat ma'ani, hukum-hukum yang tertib, yang disusun ya, yang dirantaikan, disusun dengan sifatnya, sifat ma'ani tadi. Contohnya tadi kata qudratu, sifat qudrah, sifat ma'ani ya. Kemudian dilazimkan dengan satu hukum, iaitu sifat kaunuhu qadiran ya. Contohnya Allah ada sifat qudrah, jadi Allah jadikan makhluk ini keadaan Allah itu qadiran. Itu maksud dia. Baik, contohnya yang lain, sifat-sifat yang lain, sifat aliman, kaunuhu aliman, daripada sifat Allah al-ilmu, al-qudrah, kaunuhu qadiran, al-iradah, sifat ya, daripada kaunuhu muridan, begitu seterusnya. Al-hayyan, kaunuhu hayyan min sifat al-haya, wa kadzalika kaunuhu sami'an min sifat as-sam'u, wa basiran kaunuhu basiran min sifat al-basaru, wa akhiran kaunuhu mutakalliman, yadullu ala sifat al-ma'ni, makna sifat kalam, al-kalam. Itu maksud dia. Ada 4 bahagian. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat al-ma'ani dan sifat al-ma'nawiyah. Itu 4 pembahagiannya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang 20 tu. Baik, kita pergi perinciannya. Awalan sifat nafsiyah al-wujud. Apa makna wujud? Apa makna wujud? Laqad bayyana anifan an al-murad bi sifat nafsiyah as-sifat thubutiyah. Yang kita jelas tadi bahawa sifat, maksud sifat nafsiyah adalah sifat pada diri Allah Ta'ala. Jadi sifat thubutiyah, sifat yang tetap, allati yadullu ala wasfi biha ala zat, yang mana menunjukkan sifat pada zat. Pada zat Allah Ta'ala itu ialah sifat nafsiyah al-wujud tu. Dun al-makna zaid alaiha, yang tak ada pun tambah apa-apa pun ya. Kal kaun al-jauhar jauharan. Seperti kita bincang kejadian jauhar, itu jauhar. Apa ni jauhar ya? Kaunu syai'an mawjudan, dan kejadian sesuatu itu diwujudkan, al-mawjud, terjadi. Jauhar ni apa? Siapa tahu jauhar ni? Ada respon sikit tak? Apa tahu jauhar? Jauhar ni apa? Berespon. Jauhar ni apa? Apa Syafiq? Jauhar ni apa? Tazanul Hidayah, jauhar apa jauhar? Tak tahu Ustaz. Tak tahu. Ada yang ajar tauhid tak dekat sekolah? Ada yang ajar tauhid tak kat sekolah? Ada, tapi dalam Melayu Ustaz. Yalah, jauhar ni apa? Kan mesti ada pemisalan jauhar ni. Biasanya kita lama pakai jauhar ni. Diisilah macam ni contohnya lah ya. Kalau dulu, kajian-kajian dulu, benda yang paling basic salah, dia pecah paling kecil sekali tu. Apa benda yang paling kecil sekali? Kalau orang dulu-dulu dah, dia tak ada mikroskop kan, mikroskop kan, yang untuk teropong nak tengok pun, kalau macam tak ada.
Jadi yang paling kecil sekali ialah last sekali boleh potong ialah permata lah. Jadi mereka memberi pemisalan tamsil pada taujarah tu seperti bila permata dah, dia tak ada sifat-sifat lain, dia tak dicampur lain original tu, ya. Tu ibarat begitulah, ya, tak dicampur apa-apa. Tu. Jadi itu perumpamaan saja, zat tu yang asal yang Allah Taala tu, itulah dia, ya. Itu zat dia. Wa kaunhu maujudan, keadaan sesuatu itu maujud, dia wujudkan dengan sebab Allah Taala tadi. Itu maksud dia lah. Tapi nak katakan itu pun bukan Allah Taala, ya. Benda tu bukan Allah Taala. Dalam kajian sekarang, kajian sains, dia dah pecahkan lagi benda sebagai itu jadi molekul lah, bagi atom lah, nukleus lah, paling kecil sekali zarah apa semua itu. Nak menunjukkan itu yang paling asal kan kecil sekali pun itu bukan Allah Taala. Itu bukan Allah Taala. Itu makhluk juga. Tapi Allah bukan begitu. Nak menunjukkan bahawa perkara al-wujud ni perkara zat, zat. Bukan sifat, bukan berkaitan dengan tambahan bagi sifat-sifat dan sebagainya. Hanya zat Allah Subhanahu Taala. Baik, sifat nafsiyah, sifat wahidah kama asma hiya al-wujud. Jadi sifat nafsiyah ni iaitu sifat al-wujud. Dia tak ada lain, tu saja. Jadi para ulama membincangkan sifat wujud ni terbagi pada dua, Secara umumnya terbagi pada dua, iaitu wujud zati dan wujud al-tabai. Wujud zati, wujud tabai. Jadi wujud zati ini ialah wujud Allah Ta'ala. Wujud tabai ini wujud daripada di kalangan makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Sebab tabai maksudnya ikutan. Adanya Allah Ta'ala, barulah adanya makhluk. Begitulah. Jadi ini yang maksudkan daripada wujud az-zati, wujud at-tabai. Fal wujud az-zati makana al-muttasifu bihi ghairu muttafiqin muftaqirin fi ittisati bihi ila 'allati tu'siru fil wujud. Sesuatu yang disifatkan baginya ghairu muftaqir. Ghairu muftaqir maksudnya tidak memerlukan. Ini Allah ni tak memerlukan sesuatu untuk diwujud. Ya. Fi ittisal dalam mensifatkan sebagai Allah, sebab yang mempengaruhi pada wujudnya itu. Maksudnya Allah tak memerlukan apa-apa sebab untuk wujudnya itu. Manusia memerlukan sebab untuk dia wujud. Contohnya adalah perkahwinan di antara ibu dan ayah, sebab itu dengan izin Allah lahirlah kita. Contoh yang gitu kan. Pokok ataupun dengan sebab biji benih itu dan tumbuhlah dia. Begitulah. Itu wujud at-tabai. Kalau wujud az-zati tidak memerlukan, itulah Allah Subhanahu Taala. Fa wujud at-tabai makana muttasif bihi muftakiran. Jadi sesuatu yang disifatkan baginya yang memerlukan pada disifatkan baginya suatu Allah. Kena ada sebab yang mempengaruhi bagi wujud tu. Kena sebab. Macam manusia lah yang mesti ada sebab untuk diwujud. Dia tak ada tiba-tiba je jadi, tak boleh. Itu bukan, ya. Ini adalah perbezaan di antara ta'rif atau maksud wujud zati dan wujud tabai. Jadi wujud zati ni layak bagi Allah Ta'ala, wujud tabai bagi makhluk-makhluknya. Baik, ini maksudnya lah, wujud zati maksudnya annahu subhanahu wa ta'ala yafsuku fi wujudihi. Allah Ta'ala tidak memerlukan pada wujudnya ila Allah, apa-apa sebab pun. Tak perlu sebab pun untuk kesan atau pengaruh daripada kewujudannya, tak perlu pun. Ya, ini dikatakan al-wujud al-kamil, wujud yang paling sempurna. Wa huwa la yakunu illa lillah, dia tak akan terjadi kecuali pada Allah Ta'ala sahaja, subhanahu wa ta'ala. Wa amma ma'adahu, selain padanya, fa wujudu qismun tabai. Selain pada Allah Ta'ala, dia termasuk dalam bahagian qism tabai. Tetapi maksudnya wujud yang diikuti daripada Allah wujud tadi. Jadi fama min wujud ghairillah, sesuatu yang diwujudkan selain pada Allah Ta'ala, illa wa hunaka Allah. Di sana ada sebab bagi kewujudannya. Mana selain daripada Allah Ta'ala, iaitu makhluk-makhluk Allah Ta'ala, kewujudan mereka itu mempunyai Allah, ada sebab bagi wujudnya. Dan yang paling tepat lagi ialah yaftakiru, makhluk-makhluk Allah memerlukan pada wujudnya pada satu yang lain. Bukan setakat nak wujud, lepas wujud pun perlukan yang lain juga. Itulah makhluk berbeza dengan Allah yang bersifat khaliq ataupun bersifat al-wujud.
Baik, dalil fitrah badah ini dalil fitrah. Ini fitrah, Allah jadikan hati manusia itu mengenal Allah Ta'ala, terwujudnya Allah Ta'ala. Di banyak ayat Quran pun dah banyak bincang Jadi al-iman biwujudillah wal i'tiqad bihi rabban khaliqan li hadzal qaun. Jadi iman wujud Allah Ta'ala ni dan i'tiqad pada Allah Ta'ala, Allah sebagai Tuhan yang menciptakan kejadian ni, alam ni, dan Allah mentadbir, mudabbiran lahu, Allah mentadbir, mutasarrifan fihi, Allah juga mengubah siang malam, aman damai, bencana dan sebagainya. Wa fitratun inda jami'an, dan merupakan fitrah bagi semua manusia. Perasaan adanya wujudnya Allah ni fitrah bagi semua manusia. La yahtaju ila iqamati burhan alaihi, tak perlukan pada bukti pun. Sebagaimana la yahtaju ila burhan ala wujud gharaiz insaniyah, sebagaimana manusia tidak perlu pun bukti untuk wujudnya perasaan kemanusiaan tu. Contohnya kita sendiri yang rasa, tapi nak buktikan tu macam mana? Nak tunjukkan, kata kalau kita rasa ada marah ataupun kita rasa suka, kat mana rasa suka tu? Kata dalam hati. Mana hati tu? Tak tahu kan? Tapi itu pun tak perlu burhan. Bagaimana kewujudan Allah Ta'ala, wujudnya Allah Ta'ala ini dalam fitrah kehidupan manusia, dia sebagai satu fitrah, sebagai satu fitrah. Baik, contoh, bal syu'ur yushriku fi amal insan, bahkan perasaan di dalam manusia itu, amal insan dalam diri manusia itu, idza ta'ammala fi nafsihi, bila kita mu'amati dalam dirinya, manusia itu mu'amati dalam dirinya, wa fi kaunil hawlihi, dan dalam kejadian sekitarnya, sekelilingnya, innahu la yash'uru syu'uran akidan, maka dia akan merasakan, berterusan merasakan perasaan yang kuat, biwujud sultatun kubra, dengan wujudnya satu kuasa yang besar, tuhaiminu ala hadzal kaun, yang menguasai alam ini atau kejadian ini. Tamnahahu at-tanzim, yang memberikan peraturan-peraturannya. Kita lihat macam mana bulan ada dalam orbitnya, matahari dalam orbitnya, sifat air contohnya mengalir, contohnya matahari sifatnya panas, itu sifat-sifat yang Allah tentukan. Manusia memerlukan makanan daripada tumbuhan, haiwan, putaran dan sebagainya lah. Wa tatasarrifu fihi bil hayat wal maut, perubahan antara kehidupan dan kematian, hidup, mati, kemudian hidup balik pada alam yang lain. Wal bina wal fana, bina dan fana, bina runtuh, taghyir wa tatwir, berubah dan perkara yang berkembang, manusia dia kecil, dia berkembang sehingga dia tua dan sebagainya. Pokok dia kecil, dia berkembang sampai ke besar, berbuah dan sebagainya. Wa harfu sukun, bergerak dan diam, semuanya anak taghyirah wa tatwir. Dan semua perkara ini, perubahan-perubahan ini ada hikmahnya padanya. Inilah tandanya kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara fitrahnya. Jadi di sini ada satu dalil dalam Al-Quran dan juga dalil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib seorang muslim mempelajari dan membenarkan akidahnya. Sebab apa? Sebab la yanzila 'inda amr Allah Ta'ala, sebab Allah dah turunkan berterusan perintah ni, perintah Allah Ta'ala kepada dia, fa'alam annahu la ilaha illallah, belajarlah, tahulah bahawa semuanya tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Begitu juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim, katakanlah aku beriman pada Allah, kemudian istiqamah sentiasa beriman pada Allah Ta'ala. Jadi fayashriku qalbahu binuril yakin, barulah terbitnya hatinya dengan cahaya keyakinan, alladzi bihi haqqul haqq, dia akan membenarkan perkara benar. Bila orang yang tak membenarkan perkara benar ini, dia tak timbulnya cahaya keyakinan pada Allah Ta'ala. Sebab itu orang-orang non-Muslim, dia hanya berpegang pada apa pandangan tasawuf, persepsi pandangan dia saja. Bila kita buka persepsi itu dengan nur iman ini, maka dia akan membenarkan Allah SWT. Wa yubtalul batil, maka membatalkan perkara-perkara yang batil, yang salah.
yara anna dzalika al-akhirah mathilah li anna al-haq. Maka dia akan melihat dengan itu, di sisinya itu perkara akhirat itu sebagai contoh hidup dia. Akhirat paling utama li anna al-haq. Kerana apa? Kerana akhirat ni lebih hak. Wa dunyatun faniyatun. Dan dunia ini tempat yang fana. Fana maksudnya binasa. Hari ni baru beli kereta, besok dah rosak dah. Contohnya kan, atas 10 tahun dah rosak dah, tak boleh pakai. Contohnya bumi dulu subur, sekarang dah tak subur dah. Contohnya fana, binasa. Dulu muda kuat, sekarang tua dah lemah dah. Binasa itu dunia. Li'annaha batilun, kerana dunia ini sifatnya batil. Wa fi hadza qala Ibnu Athaillah, ini Ibnu Athaillah dalam kitabnya kata, "Lau asyraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min an tarhala ilaiha." Kalaulah diterbitkan, dimunculkan ada pada kamu, dalam hati kamu itu nurul yakin, cahaya yang yakin, nescaya kamu akan melihat akhirat itu aqrab ilaika. Nescaya kamu akan melihat akhirat lebih dekat pada kamu daripada kamu nak pergi kepadanya. Kita nak pergi akhirat ni jauh lagi, tapi bila kita yakin dengan Allah Ta'ala, maka kita akan lihat lebih dekat akhirat tu. Sebab itulah kita akan beramal soleh, buat kebaikan, sentiasa berzikir, berselawat dan sebagainya. La ra'aita muhasanad dunya, nescaya kamu akan lihat kebaikan-kebaikan dunia. Qad zaharat kisfatul fana 'alaiha, dia telah muncul sebagai kisfatul fana, benda yang akan binasa padanya, yang takkan dapat apa-apa pun lah. Itu kata Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah ni, ini pandangan ulama tasawuf. Dan melihat kepada keadaan itu, maka dia melihat dunia ini fana, akhirat itu kekal selama-lamanya. Maka kejarlah akhirat itu, tetapi tidak boleh lupa juga dunia yang ada. Baik, ini juga pandangan Imam Al-Junaid, Imam Al-Junaid rahimahullah kata, ana awal ma yahtaju al-'abdu ma'rifatu rabbih. Perkara pertama yang diperlukan oleh seorang hamba itu apa? Mengenal Tuhannya, mengenal Tuhannya. Sebab itu Ustaz Bashir Ahmad, daripada gurunya, beliau mengatakan ada satu amalan untuk kita mudahkan untuk mengenal Allah Ta'ala, antaranya ialah lepas solat kita bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, bacalah 40 kali. Kemudian lepas tu bacalah doa, Allahumma ahyi qalbi binuri ma'rifatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hidupkanlah hatiku dengan cahaya mengenalmu, wahai Allah yang arhamar rahimin. Maka tiuplah di dada. Mudah-mudahan Allah bagi jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi faqala Imam Al-Junaid, dia kata apa? Inna awwala ma yahtaju ilahi al-'abdi, perkara yang pertama yang wajib, yang diperlukan pada seorang hamba, min aqdil hikmati ma'rifatul ma'ruf masnu' sani'ahu, iaitu ikatan secara hikmah secara ilmu lah, ilmu mengenal masnu', masnu' siapa? Allah Ta'ala. Sani'ahi, masnu' yang dicipta tu penciptanya. Maksudnya kita masnu' ni makhluk, makhluk kena kenal sani'ahi, penciptanya. Al-muhdasi kaifa kan ihdasuhu, kita ni makhluk yang baru ni kena tanya bagaimana aku dijadikan, siapa yang menjadikan aku. Faya'rifu, maka dia akan mengenal sifat khaliq min makhluk, dia akan kenal sifat Allah daripada makhluk. Lihat makhluk, dia akan kata Allah yang menjadikan makhluk ni. Begitulah. Wa sifatul qadim min al-muhdas, sifat-sifat azali daripada sifat yang baru. Wa yadhullu li da'watihi, dan menyatakan dakwahnya. Fa'tarif bi wujub ta'atihi, dan mengiktiraf kewajiban taatnya. Jadi taat ni kena iktiraf. Sami'na wa ata'na, mana iktiraf tu? Saya dengar, saya taat. Jadi kita laksanakan kewajipan tu dengan perasaan iktiraf. Itu adalah perintah Allah Ta'ala, ketaatan. Sebab itu kita kena jaga hati kita. Niat penting, niat penting. Sebab tu niat itu, iktiraf tu daripada niat asalnya. Kalau kita tak niat betul, niat bukan kerana Allah Ta'ala, maka kita iktiraf perkara itu.
Itu belajarlah, belajar kerana Allah Ta'ala kan. Jadi kita i'tiraf, kita nak belajar. Ya itulah. Fa inna man lam ya'rif malikahu lam yata'araf bil mulk limastawjabahu. Maka siapa yang tidak mengenal maliknya, tak mengenal rajanya, maka dia tidak akan mengiktiraf bil mulk, dengan kerajaan liman istawjanya, diterimanya ataupun perintahnya. Kalau kita tak suka orang tu jadi ketua, kita takkan terima perintah dia. Kalau dekat sekolah tu guru besar atau pengetua kan, kalau kita tak iktiraf dia sebagai pengetua, apa disuruh kita pun tak nak buat. Sebab apa? Kita tak iktiraf dia sebagai pengetua ataupun guru besar. Tapi kalau kita iktiraf dia sebagai ketua atau guru besar, maka apa perintahnya kita akan buat. Itulah perumpamaan yang ditulis oleh Imam Junaid berkaitan dengan mengenal Allah Ta'ala. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya illa liya'budun ni, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah aku. Mereka ni menyembah aku, maksudnya illa liya'rifun, untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian sifatus salbiyah. Sifat salbiyah bermula pada wahdaniyah, qidam, baqa, al-mukhata, al-akhfatu lil hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsi. Baik, sebelum saya masuk ke sifat salbiyah ni, sifat nafsiyah dulu. Ada yang tak faham? Nak tanya? Kalau dalam Quran tu, dalam surah Al-Ikhlas lah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dalilnya. Kalau dalil akal tu fitrah manusia ciptakan tu dalilnya. Ada nak tanya? Tak ada. Sebab bila kita bincang bab ni, kalau kita bincang bab tauhid ni juga, sebenarnya ada pembincang berkaitan dengan akal, akal ni, orang berilmu ni, ilmu itu kesannya ialah khasyah, takutkan Allah. Ilmu itu bila dia belajar, kesan ialah khasyah, takutkan Allah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Jadi orang alim dia akan sifat khasyah. Tapi kalau orang alim ini, dia belajar apa juga ilmu lah, ilmu agama ke, ilmu kedoktoran ke, ilmu apa, engineer ke, ilmu apa-apa ilmu lah, tapi akhirnya tidak khasyah Allah Ta'ala, ilmu itu tak ada keberkatan dan tidak ada dipanggil sebagai manfaatnya pada dia di dunia dan akhirat. Tapi kalau ilmu itu dia melahirkan kepada khasyah, takutkan Allah Ta'ala, takwa kepada Allah Ta'ala, maka ilmu itu ada manfaatnya yang besar bagi diri dia di dunia dan akhirat. Itu kena belajar, faham tu ya. Apa juga kita tengok, seorang profesor punya hebat ilmu, tapi dia tak ada khasyah kepada Allah Ta'ala, tak ada takwa kepada Allah Ta'ala, tak dipandang pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu dia ada sifat salbiyah. Qad qaddamna anna sifat salbiyah ya khamsah sifat. Sifat salbiyah ada 5 sifat, iaitu al-wahdaniyah, sifat Allah esa, al-qidam. Kalau orang kat sekolah tu kita kata bersedia, tapi di sini kita lebih fokus pada maksudnya yang asal, iaitu tiada permulaan bagi kewujudan Allah Ta'ala, itu maksud qidam ya, ataupun sifatnya azali, itulah azali. Wal baqa, yang kekal, ataupun tiada pengakhiran bagi kewujudan Allah Ta'ala. Mukhalafatul hawadis, yang bersalahan dengan sifat-sifat makhluk qiyamu ta'ala bi nafsi, ikut terjemahan harfinya, berdiri dengan sendirinya. Maksud berdiri dengan sendiri ni ialah Allah tidak memerlukan makhluk ataupun yang lain bagi pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wa dzakarna anna sumiyat sifatus salbiyah li'amadullaha nafi sifat la tarik bijallah Subhanahu wa Ta'ala. Dinamakan sifat salbiyah negatif ni apa? Kerana madlulnya yang ditunjukkan itu menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Okey. Kemudian yang pertama, ini sifat wahdaniyah wahdaniyah. Apa itu makna wahdaniyah? Subhanahu wahid fi zatihi, wahid fi sifatihi, wahid fi af'alihi. Maksudnya
sifat Allah Ta'ala tu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada perbuatan-perbuatannya. Kalau kita tak wahdaniyahkan ni, esakan ni, maka dia akan jadi ta'adud, dia akan jadi berbilang. Seperti pandangan golongan Mu'tazilah yang mengatakan bila kita belajar sifat, kita akan jadi ta'adud. Sebab itu golongan Mu'tazilah, mereka hanya mengiktiraf zat Allah Ta'ala saja, tidak mengiktiraf sifat. Berbanding kita ahli sunnah wal jamaah, kita membincangkan kata Allah Ta'ala, Allah ada zat, Allah ada sifat. Sebab itu sifat Allah Ta'ala ni kena semua berkaitan dengan ditauhidkan, diesakan. Wahid fi zat, wahid fi sifat, wahid fi af'al. Okey. Jadi perinciannya bahwa subhanahu laisa bikulli. Allah ni bukan kulli. Kulli ni maknanya satu benda yang menghimpunkan beberapa juzuk-juzuk. Contoh, kerusi, satu kerusi nampak macam satu, sebenarnya ia kulli. Sebab kerusi itu dihimpunkan melalui item-item seperti fabrik, besi, plastik, apa lagi. Tu nampak dia satu kerusi, tapi sebenarnya dia bukan satu kerusi. Sebab itu dipanggil kulli. Li'anna kulli lahu juz'iyat. Kerana kulli itu baginya ada berapa juzu. Macam manusia. Manusia itu nama je seorang manusia, tetapi dihimpunkan oleh juzuk-juzuk, darah, tulang, kulit, apa lagi, kepala, semualah, itu maksudnya. Wala kullun ala kullu murakkab min ajza. Bukan juga kullun. Kullun ini disusun dengan berapa juzuk. Okey, bagi contoh ya. Maaf, masuk kulli tadi contohnya jenis kerusi, yang saya tagi bagi masuk seorang manusia ada juzuk-juzuk darah tu ialah kullun. Ini ta'rifan bagi kullun, tu kullun. Okey, bagi kulli ni contohnya manusia. Okey, jenis manusia, ada manusia Afrika, ada manusia Timur, ada Asia Tenggara. Nampak dia manusia juga, tapi dia jenis-jenis macam gitu. Tu kan, maknanya Allah bukan begitu. Kerusi, ada jenis kerusi fabrik, ada kerusi besi, ada kerusi boleh pusing, ada kerusi tak boleh pusing. Itu contohnya. Itu maksud kulli tadi. Okey, faham betul. Lianna kullun murakkabun min ajza. Kerana kullun ini daripada disusun dari beberapa juzuk. Jadi walaysa bi juz'i lianna yastad'i yakuna syuraka fi makna kulli. Wala bi juz'in lianna zalika yaqtadi alla yakuna huwa ilah. Tidak dikatakan juz'i kerana dengan demikian dia membawa kepada himpunan beberapa makna kulli. Dan tidak ada juzuk kerana dia membawa kepada tidak berlakunya seperti Allah Ta'ala. Allah ni bukan himpun-himpun beberapa juzuk baru jadi satu macam manusia. Tak, Allah bukan begitu. Dan walaysa subhanahu bikam muttasil la muttasil wala munfasil. Allah juga tidaklah dengan kam. Kam ni apa? Kiraan berapa yang sama ada tidak bersambung atau tidak terputus. Muttasil wala munfasil, tidak secara bersambung, tidak juga secara terpisah. Okey, kam yang tersambung macam mana, kam yang berpisah macam mana? Ini bab nombor pula lah, bab nombor. Contoh kam yang berpisah dulu. Contohnya 1 tambah 1 jadi 2. Asalnya berpisah 1 dengan 1, tambah jadi 2. Kam muttasil ni apa? Kam muttasil ni orang kata 1 tu kam muttasil lah. Sebab itu kadang-kadang kita ta'rifkan Allah Ta'ala sebagai esa. Itu yang paling tepat kot dalam kamus dewan. Sebab bahasa Arab ni kadang-kadang tak boleh nak ditarifkan dalam bahasa yang lain. Maksudnya sangat luas. Jadi contohnya 1. Bila 1 ni kita boleh bahagikan 2, bahagikan suku, bahagikan 3 suku. Tu maknanya Allah bukan juga begitu.
Yang itu nak menyatakan bahawa perbezaan antara Allah dan makhluk, ya. Kadzalika sifatuhu wa af'aluhu ala ma ya'ti. Begitu juga dengan sifat Allah Taala, perbuatan Allah Taala sebagaimana yang akan berikut. Ini contoh, ya. Ini contoh tadilah. Kullun itu kata apa? Sesuatu yang dihimpunkan berapa juzuk. Dibagi contoh sini seperti pembahagian tika, dulu orang dulu tika buat dengan ikatan benang dengan jerami ni, ila khayd wa qaish, ni jerami, jadi mal khayd la yasah ay yakhbar anhu bi anhu hasil. Kalau semata-mata benang saja maka kita tak kata itu tika sebab itu benang. Tetapi bila tika ni, benang ni dah dikaitkan dengan jerami, maka barulah kita kata itu tika. Okey. Begitu dengan kish, jerami ni. Jerami ni bila ada jerami saja kita tak kata itu tika sebab dia jerami semata. Tetapi bila kita dah dikaitkan, diikat dengan benang ataupun tali, maka kita baru kata dia sebagai hasir ataupun tika tadi. Maka kewujudan tika itu memerlukan beberapa juzuk-juzuk, ya? Ikatan himpunan berapa juzuk. Itulah tika itu dinamakan al-kullun. Perumpamannya al-kullun. Jadi Allah bukan begitulah keadaannya. Allah bukanlah macam manusia, daripada ada darah, ada mata, ada tangan barulah jadikan manusia, ya. Kalau tidak kita kata manusia. Tapi Allah bukan begitu, ya. Okey. Dia bagi contoh yang kedua ni, contoh berkaitan dengan kitab, ya. Buku. Ni kitab buku. Buku ni himpunan daripada beberapa kertas dan khuyut. Dulu nak buat buku diikat tepinya tu, ya, diikat beberapa helai kertas, jadilah helai tebal yang tu dipanggil buku, dan dijilid buku tu, ya. Kalau kita kata kertas saja itu bukan kitab, bukan buku. Ataupun ikatan saja itu bukan, ya. Dia bukan, maknanya tak menggambarkan perkara yang sebenar, gitulah. Tadi menunjukkan bahawa Allah bukanlah begitu sifatnya, ya. Kulli ini ma tarakkaba min juz'iyat, ya. Ini yang katakan tadi jenis-jenisnya. Contohnya ni taksim jins ila anwa, jenis daripada pembahagian dia. Taksim haiwan, anda kata haiwan ada apa? Haiwan ada kuda, ada burung, ada laut, manusia pun ada, kaedah ilmu mantik, ya, dan sebagainya lah. Itu dikatakan jenis daripada pembahagiannya, itu maksud kulli. Jadi Allah juga bukan kulli, ya. Ini kam, ya. Kam ni maksudnya isu bilangan ini para ulama membahagikan pada 3 ciri khususnya. Yang pertama, bilangan itu tidak bahawa ia menerima pembahagian. Maksudnya apa? Bilangan dia menerima pembahagian. Kalau yang memberi pembahagian tu bukan Allah Ta'ala. Sebab satu boleh berpecah setengah boleh berpecah suku. Itulah mana itu bukan bagi Allah Ta'ala. Yang kedua, wujud adin fi ya'idduhu, wujudnya bilangan yang pada yang dikira, dihitung, ada bilangannya, ya. Dia kata wa mana ad, mana bilangan itu, anna kalau asqatat minhu amsalihi fana. Kalau dia gugur satu bilangan tu maka dia akan fana. Contohnya kita kata 2 itu ialah bilangan daripada 1 campur 1. Okey, itu maksud 2. Okey, bila gugurnya 1 maka dia tak akan jadi 2 dah. Sebab apa? Sebab dia dah hilang 1. Contohnya kita kata 100, ya, bilangan 100 dikira 100. Bila gugurnya 1 maka kita tak akan kata 100, kita akan kata 99. Itu maksud yang kedua. Dan maksud yang ketiga, ciri khusus bilangan yang ketiga ini ialah musawatun wa muqabalaha. Maksudnya ni ziyadah wa nuqsan. Konsep bilangan ni, kam ni, dia akan bertambah dan kurang. Kalau 10 tambah 1 11, kurang 1 jadi 9. Itu, ya. Mana dia berubah-ubah. Jadi 3 konsep ciri asas kam ni, bilangan ni, tidak layak bagi Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah bukan macam kam ni, boleh berubah-ubah, boleh gugur 1 dan sebagainya. Tak. Kata Allah wahdaniyah, maksud esa. Esa tu bagaimana? Tak layak macam makhluk. Itu jawapan dia, ya. Macam mana makhluk ni lah, ada kam, ada kulli, ada kullun, itu makhluk. Jadi Allah tak begini. Inilah perbincangannya. Okey, sekarang ni faham tak wahdaniyah? Nak tanya tak ni?
Diam maksudnya faham dah tu. Masih online kan? Harapnya masih mendengar lah ya. Ini Ustaz Azrul ni tak masuk ya? Dia kerja ke apa? Okey, nak terus lagi ke macam mana? Ustaz, slide ni nanti buat satu kan, baru buat satu tak ada kan? Apa, video ke slide? Ya, pelajaran ni. Aha. Baru buat satu ni kan? Ini dah kira bab kedua ni. Oh, okey. Yang bab satu mukadimah je itu. Tapi saya akan upload video yang bab utama tu. Itu mukadimah je, mukadimah faham gitulah. Tapi yang bab beriman pada Allah Ta'ala ni nak, yang saya betul-betul minta anda semua faham betul-betul. Tu konsepnya. Ini yang paling penting lah. Okey. Yang saya nanti slide saya dah masuk dalam GC, Google Classroom. Kan? Cuma video ni nanti, video yang kita ni saya rakam ni, tapi dah rakam dalam komputer je lah, tak rakam. Ni boleh rakam ke ni Saya tak tahu. Tahu belum Ustaz? Boleh rupanya. Ustaz tanya. Ya. Video dakwah tu saya dah send tak Ustaz? Dah, betul. Saya dapat dah. Saya buat tu betul tak Ustaz? Boleh lah tu. Boleh lah tu, betul lah tu. Betul lah tu. Sepatutnya tak perlu jumpa orang tu pun. Nak submit kat mana Ustaz? Saya yang GC. Dalam GC nanti saya buatkan dia punya rumahnya dulu. Tapak. Tapaknya dulu. Okey, boleh. Ya, nanti saya. Okey. Okey. Okey, Ustaz. Nama. Saya sambung sikit lagi ya. Okey. Ini berkata wahdaniyah. Saya. Ini dalil Quran ya, berkaitan wahdaniyah. Kita ambil satu dalil, ayat kursi pun cukup lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ataupun dalam surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Kalimah ahad tu Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dalil Quran. Dalil akal dalil akal. Wahdaniyah. Para ulama menetapkan dalil akal ini. Contohnya begini faqala annahu law sah, dia kata sesungguhnya kalaulah betul annahu subhanahu ta'ala kullun murakkamin ajza. Kalau Allah ni betul lah dia kullun macam manusia kan, maknanya dia darah, dia ada daging, dia memerlukan beberapa juzuk kecil ni. Las talzimu lizalika ayakuna ajizan. Nescaya demikian itu menunjukkan Allah ni lemah, muhtajan ila ghairihi, memerlukan pada yang lain. Begitulah banyak surah akalnya. Kalau kita kata Allah ni macam manusia, memerlukan juzuk-juzuk ni, itu menunjukkan Allah ni lemah. Allah lemah, memerlukan yang lain. Sebenarnya kita dah belajar bahawa sifat Allah itu sifatnya ialah sifatnya al-wujud. Wujud Allah Ta'ala tu wujud zati. Wujud Allah zati tidak memerlukan sesuatu untuk wujudannya. Itu ya. Lilazmi min zalika aidan ayakun masan lil hawadis. Kalau kata Allah ni bersifat kullun ni, maka dia akan membawa juga pada Allah bersifat seperti makhluk, mumasil lil hawadis. Dia berkaitlah tu. Wa dzalika batilun, pandangan ini pandangan yang salah. Maknanya Allah bukan bersifat kullun tadi. Li'annahu law mathilun lil hawadis kana hadisan misliha. Kerana kalau ni Allah ni seperti makhluk, seperti benda baru, makhluk ni kana hadisannya, maka Allah itulah bersifat bersifat baru seperti mereka juga. Ini jadi dalilnya berdasarkan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul 'azim wa huwas samiul basir. Tidaklah sepertinya segala sesuatu lainan dengan makhluk, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Itu dalilnya. Okey. Wallahu a'lam. Setakat ni dulu, bahagian ni dulu. Baik.
Ya, silalah. Senang faham salbiah maksudnya tak lah. Apa wahdaniyah? Wahdaniyah ke apa? Oh, sifat salbiah. Sifat salbiah ni sifat yang mana menunjukkan bahawa selain daripada Allah tu tak layak bagi Allah Ta'ala. Tu je, senang cerita itulah. Kita baru belajar satu wahdaniyah, tak belajar lagi yang seterusnya tu, Al-Qudrah, Al-Qidam, Baqa' tu lah. Setakat ni dululah kita, sebab bahagian pertama ni kita bincang sifat wujud kemudian wahdaniyah. Dua tu yang paling penting, ya. Bukan yang tak penting, tak. Kita faham dulu sifat wujud Allah Ta'ala. Wujud Allah Ta'ala wujud zati lah, wujud dengan tidak seperti wujud makhluk. Kalau kita kata nak wujud dengan sendirinya pun tak boleh juga. Kalau ikut ilmu tauhid kan, wujud dengan sendirinya tak boleh juga, ya. Jadi bagaimana Allah wujud, Allahu a'lam. Kita tak boleh nak difikir oleh akal wujud zat ni. Jadi kita nak argue macam mana? Jadi kita kata Allah ini wujudnya tidak seperti wujudnya makhluk. Wujud makhluk ni memerlukan yang lain, Allah tidak memerlukan yang lain. Bila bincang bab wahdaniyah pula, kisah esa Allah Ta'ala ni, ya, mana sifat salbiah ni. Jadi bila misalnya tunjukkan Allah ni esa, jadi yang berlawanan dengan sifat Allah Ta'ala itu adalah sifat salbiah. Maksudnya yang berlawanan sifat Allah Ta'ala itu, yang madlul ni itu menunjukkan yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Yang tadi kita bincang berkaitan wahdaniyah, sifat Allah esa. Jadi yang tak layak bagi Allah Ta'ala apa? Ialah ta'adud berbilang. Jadi bincangkan maksud ta'adud ni apa? Ialah seperti Allah ni bersifat al-kullu ataupun al-kulli. Allah juga tidak bersifat al-juz'i dengan juz'iyat. Kenapa? Bila Allah bersifat kullu, mana dah macam manusia. Kalau bersifat juz'un dengan satu juzuk, contohnya Allah ni macam darah, contohnya lah, tak boleh. Sebab apa? Darah ni takkan hidup dekat luar, dia mesti hidup dalam badan manusia. Jadi ya, bila dia hidup kat luar, dia mati sel ni. Pada dalam badan manusia baru dia hidup. Tu contoh tu darah. Tak juga, maknanya menunjukkan bahawa Allah tu bukan macam darah juga. Sebab apa? Darah memerlukan satu jasad untuk dia duduk. Macam tu. Allah juga bukan kullun, bukan kulli. Kulli maksud satu jenis. Haiwan jenisnya ni contohnya kan. Atau manusia ada jenis ni. Macam tu. Allah bukan gitu juga, ya. Allah bukan juz'iyat juga. Sebenarnya contohnya Allah hanya macam kuda je. Tak bukan begitu. Itu menunjukkan bahawa Allah itu esa. Dan perbincangan ketiga kaitan dengan bilangan tadi, ya. Nak menunjukkan Allah ni esa macam mana? Allah ni bukan macam makhluk yang berbilang-bilang. Ada yang boleh ada satu, ada dua, ada separuh, dan sebagainya. Itu bukan seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menunjukkan esanya Allah Ta'ala tu tak samalah dengan makhluk-makhluk yang ada ni. Begitulah keadaannya. Wallahu a'lam. Ustaz, tanya Ustaz. Satu lagi. Tadi Ustaz kata dari wujud Allah ada penciptaan Quran. Kalau ada satu yang Ustaz ajar tu, yang Ustaz dengan bahasa Arab tu kan, dia kata dari Allah wujud penciptaan makhluk. Tapi kalau katanya wujudnya alam ni pun kira dalil tu Ustaz. Ya. Wujudnya alam ini maksudnya makhluk. Alam kan makhluk. Alam ni kan makhluk. Wujudnya alam ini menunjukkan adanya Allah Ta'ala. Maksudnya kita lihat alam ni merupakan makhluk. Bila adanya makhluk ni menunjukkan adanya penciptanya, siapa? Allah Ta'ala. Begitu. Okey, faham dah. Itu pasal ni lah. Okey lah, bersamalah insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat sikit lah daripada hari ni, hari minggu ni. Okey, rasa sekarang tu dulu, ya. Boleh? Kan nak sambung lagi? Boleh Ustaz. Stop lah dulu, bagi faham dulu. Nanti saya bagi tutorial punya soalan. Nak kertas ni, nak paper apa, nak buat assignment dah, ya? Nak buat assignment saya bagi tajuk 4 orangnya satu grup lah. 4 orang ni kan. Itu dia. Ustaz kata tajuk untuk bagi berdasarkan apa ni kan, dah belajar ni. Tapi bawa baca sikit macam ni. Saya tak akan bagi tajuk yang ini. Yang ini susah sikit.
saya bagi tajuk contoh cari malaikat je ke, boleh cari kat kitab kan, malaikat je. Ataupun berkaitan dengan iman bertambah dan berkurang je ke. Mana ada 4 orang, 2 orang cari iman bertambah, yang 2 orang lagi cari iman yang berkurang. Gabung aja lah, jadi berkumpulan kan. Boleh gitu, senang. Setuju boleh ya. Jadi kita ambil tajuk al-iman yazid wa yanqus. Iman bertambah dan iman berkurang. Buat assignment tu. Al-iman yazid wa yanqus. Jadi mula ta'rifkan iman dulu, kemudian nyatakan ciri-ciri sifat-sifat iman bertambah, dan yang kedua iman yang berkurang, kemudian buat kesimpulan. Itu je lah. Jadi kalau ada 4 orang ni, bagi 2 lah. 2 orang cari iman bertambah, 2 orang lagi cari iman berkurang. Banyak di dalam kitab, dalam internet pun banyak kitab boleh ya. Ustaz, ini untuk yang macam mana Ustaz tu bagi kumpulan? Ini assignment kumpulan. Dia ada assignment kumpulan, ada assignment individu. Ini assignment kumpulan 15 markah. 5 markah ke itu? Ustaz, kami yang Yelah, tak sama SEM, tahu tak sama SEM, tapi subjek ni sekali kan. Hati. Jadi kira kumpulan itu untuk subjek ni. Okay. Faham ya? Pandai-pandai lah Ijaz. Tak. Tu dia cari al-iman yazid yang kus je, tu je. Al-iman bertambah dan berkurang. Jadi buat sama-sama, nanti seorang hantar. Okay. Nanti saya masukkan dalam GC lah. Dia punya tajuknya tu. Pendek je. Buat macam assignment yang biasa ya. 4 orang dalam syarat baik, itu sajalah, insya-Allah kita jumpa lagi. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Tasbih kafarah surah Nas. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, jumpa lagi.